Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu bersugi. Apa maksud bersugi tu? Okey, jom kita tengok. Okey, inilah maksud sugi. Bersugi ialah membersihkan gigi. Perbuatan membersihkan gigi kita guna apa? Kita bukan guna gosok gigi berus gigi yang macam biasa tu tau. Kita guna kayu sugi ataupun antara alat lain yang kita boleh guna dahan zaitun. Okey. Selain kita panggil kayu sugi, kita juga panggil dia sebagai kayu siwak. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk gambar kayu sugi ataupun siwak ni macam mana. Okey, tengok gambar yang pertama. Okey, ni bentuk yang kita selalu jumpa dekat mana-mana kedai lah. Dia berbentuk panjang macam ni. Dia berbentuk kayu macam tu. Okey, selain tu yang ada alah baru ni pula, kayu sugi dia berbentuk pendek. Dia macam pensel tekan macam tu lah, kita boleh tekan-tekan dia. Macam tu. Okay, ni ada alah baru lah. Ni adalah dia kayu sugi yang kita gunakan untuk gosok gigi. Ni namanya bersugi. Kayu sugi lah yang kita buat untuk bersugi. Sekarang kita tengok pula sedikit info tentang bersugi ataupun bersiwak. Yang pertama, hukum bersugi adalah sunat. Yang mana kalau kita buat, kita akan dapat pahala. Tapi kalau tak buat, tak dapat apa-apalah. Tak berdosa pun kalau tak buat. Tapi kalau buat, dapat pahala. Tapi hukum bersugi boleh jadi makruh bagi orang yang berpuasa bila dia bersugi selepas zuhur, setelah gelincirnya matahari. Ni untuk orang yang berpuasa je lah. Tak kisahlah dia puasa yang wajib pada bulan Ramadan ataupun dia berpuasa sunat. Okey, hukumnya makruh kalau dia bersugi pada waktu pagi tu, sunat je. Tapi kalau dia bersugi selepas gelincirnya matahari, selepas waktu zuhur, so dia adalah hukumnya makruh. Dan kemudian tidak makruh bersugi apabila setelah jatuh matahari. Maksudnya selepas awak dah berbuka tu, awak dah boleh bersugi semula. Tak ada masalah, boleh je. Okey. Seterusnya kita tengok perkara-perkara sunat ketika bersugi. Maksudnya masa awak bersugi, apa yang kita boleh buat? Apa perkara sunat yang kita boleh buat semasa kita bersugi? Okay, yang pertama, kita, kalau boleh bersugi tu gunakan tangan kanan kerana dia adalah sunnah. Okey, kemudian memulakan bersugi dengan bahagian mulut sebelah kanan. Kalau boleh mulakan dengan mulut yang sebelah kanan. Jangan mula sebelah kiri dulu, boleh. Cuma sunnahnya dimulakan dengan sebelah kanan. Okey. Kemudian kita gosoklah perlahan-lahan gigi kita tu, kan? Lepas tu gosok sikit langit kita, gusi kita, lidah jangan gosok kuat. Okey, gosok lembut-lembut. Okey. Tu antara sunat-sunat ketika bersugi. Dan yang seterusnya kita tengok pula bila waktu yang kita dituntut untuk bersugi. Maksudnya waktu yang kita disuruh untuk bersugi. Sangat-sangat digalakkan untuk kita bersugi. Okey. Antaranya yang pertama adalah ketika kita hendak baca Al-Quran. Sebelum baca Al-Quran tu bersugi dulu. Kemudian yang seterusnya ketika nak menunaikan solat. Sebelum nak menunaikan solat, sebelum ambil wuduk tu, bersugi dulu. Okay, seterusnya ketika hendak tidur, sebelum kita tidur bersugi. Kemudian yang keempat ketika hendak berwuduk, tadi cikgu dah bagi tahu kan, ketika sebelum berwuduk bersugi dulu, lepas tu ambil wuduk and then kemudian tunaikan solat. Dan yang kelima ketika hendak membaca hadis ataupun berzikir. Yang keenam ketika hendak masuk ke dalam Kaabah, kita disunnahkan ataupun kita sangat dituntut untuk. Seterusnya sambungannya lagi ketika hendak masuk dalam rumah. Okey. Ketika kita nak melakukan persetubuhan, ketika kita nak pergi bermusafir, ketika kita balik dari musafir, nak pergi tu kita bersugi, kemudian dah balik musafir pun kita bersugi juga, sangat dituntutlah untuk bersugi. Kemudian seterusnya ketika kita lapar, kalau kita rasa lapar, kita sangat dituntut, sangat digalakkan untuk kita bersugi. Seterusnya ketika kita dahaga lah, tadi sama ada kita lapar ataupun kita dahaga, waktu yang sangat dituntut untuk kita bersugi.
Okey, sambungan seterusnya ketika bangun daripada tidur. Ini biasalah sebelum tidur. Okey, selepas bangun dari tidur, kita sangat digalakkan untuk bersugi. Cuba kita ubah cara kita daripada berus gigi kepada bersugi. Okey, seterusnya ketika bau mulut berubah, maksudnya kalau kita selepas makan kan kadang-kadang kita akan meninggalkan kesan bau mulut kan. Jadi bila bau mulut kita mula berubah tu, kita sangat dituntutlah untuk bersugi. Kemudian ketika gigi menjadi kekuningan, okey, bila gigi dah rasa gigi dah kuning sikit, kita bersugilah. Kemudian ketika hampir mati, sebelum gelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Maksudnya sebelum waktu zuhur lah. Sangat digalakkan untuk bersugi. Ini bagi orang yang berpuasa ya. Kemudian selepas makan. Okey, selepas makan kita digalakkanlah untuk bersugi. Sangat dituntut. Okey, tapi bagi mereka yang tidak mampu untuk bersugi pada semua waktu yang dinyatakan tadi tu, kita kira lah sebelum makan, selepas makan, sebelum tidur, nak baca Al-Quran, sebelum ambil wuduk, kan kita nak bermusafir. Kalau tak mampu nak buat semua waktu, sekurang-kurangnya buatlah sekali dalam sehari semalam tu. Tak kira lah kalau tak mampu nak buat pagi dengan petang, contoh sebelum bangun tidur dengan sebelum tidur, kita buatlah sekali at least sebelum sebelum tidur ke, ataupun waktu pagi selepas bangun tidur ke, kan. Sekurang-kurangnya kita buat walaupun sekali. Okey, seterusnya kita tengok apa dia fadilat ataupun kelebihan bersugi ni. Fadilat ni samalah dengan kelebihan. Okey, yang pertama diredai oleh Allah, insya-Allah, mudah-mudahan kan. So rajin-rajin kan bersugi. Yang kedua, dapat menyucikan mulut kita lah. Itu antara kelebihan dia. Dan yang ketiga, dapat memperelokkan bau mulut. Tadi dia sucikan mulut kita. Kemudian sekarang kelebihan lain dapat memperelokkan lah daripada bau yang macam busuk sikit. Mungkin boleh jadi wangi sikit ataupun mungkin lebih segar sedikit kan. Selain itu, kelebihan bersugi ni pula adalah dia dapat menggandakan pahala kita lah. Yalah, sebab hukum dia tadi sunat kan. Bila sunat, kita akan dapat pahala. Gitu. Dan seterusnya, dia akan mengingatkan kita kalimah syahadah ketika kita hendak mati. Bila kita rajin bersugi, bila kita hendak mati tu macam dia akan mengingatkan kita kalimah syahadah lah, insya-Allah. Dan seterusnya dia akan menambahkan akal bila kita sentiasa bersugi. Maksudnya akan mencerdaskan otak kita lah. Okey. Dan selain tu, antara kelebihan bersugi ni, yang pertama adalah dapat mencerahkan mata. Mencerahkan mata kan. Okey, selain itu juga dapat melambatkan tumbuh uban. Kan kita selalu nampak orang tua-tua selalu tumbuh uban ataupun rambut putih kan. Kalau kita sentiasa bersugi, insya-Allah uban tu akan lambat tumbuh. Okey, dan selain itu juga antara kelebihan lain dapat membetulkan ataupun meluruskan tulang belakang kita. Hebat kan kelebihan bersugi ni? Okey, alhamdulillah, tamatlah sudah pembelajaran kita untuk tajuk bersugi hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada anak-anak semua. Okey, selamat bersugi semua. Terima kasih. Assalamualaikum.